Okay, Assalamualaikum. Hari ini cikgu ni akan tunjuk macam mana kita nak gunakan ableh. Okay, so kita tengok apa itu A. A, okay, A itu adalah untuk aset. A adalah untuk ambilan. Okay, A aset, A ambilan. Kemudian kita tengok B. B belanja, B belian. L adalah liability. E, equity pemilik atau modal. Okey, atau modal. So, hasil atau jualan. H, hasil atau jualan. So, kena ingat. A, aset ambilan. B, belian. B, belanja. L, liability. E, equity pemilik atau modal. H adalah hasil atau jualan. Okey, kita tengok macam mana kita nak guna. Okey, so kita tengok formula kat sini. Okey, so kita tengok aset AB. Okey, AB. Aset belian belanja. Bila dia bertambah. Okey, ini anak panah. Ini adalah simbol bertambah. So, bila dia bertambah, kedudukan dia adalah sebelah debit. Okey, itu cara baca dia ya. Aset bila bertambah sebelah debit. Itu aset. Okey, kemudian aset. Contoh aset. Jika dia berkurang. Ini tolak ni berkurang. So, bila dia berkurang, dia akan berada sebelah kredit. So, aset bila dia berkurang, dia akan berada sebelah kredit. Okey, kemudian kita tengok yang bawah. LEH. Okey, mana LEH? Okey, LEH. Liability. Liability, equity, hasil atau jualan. Okey, liability jika dia berkurang. Dia terbalik pelajar. Dia terbalik daripada aset tadi, yang atas tadi. Okey, kalau dia berkurang, dia berada sebelah debit. Okey, kalau liability dia bertambah. Okey, nampak cikgu sedang bulatkan. Dia bertambah. Dia akan berada di sebelah kredit. Okey, so dia terbalik sahaja. Okey, so kita tengok macam mana kita nak guna. So cikgu ulang. Aset, okey, belanja atau belian. Jika dia bertambah, dia akan berada sebelah debit. Okey, jika dia berkurang. Simbol tolak ni Okey, bila dia berkurang, dia akan berada sebelah kredit. Okey, liability, equity, hasil. Okey, yang ini. Bila dia berkurang, dia berada di sebelah debit. Jika dia bertambah, dia berada sebelah kredit. Okey, dia terbalik. Okey, so kita tengok contoh. Okey, contoh. Membeli perabot secara tunai. RM1000. So, bila kita dapat soalan macam ni, yang pertama kita tulis kita punya formula. Okey, kita tulis kita punya formula. So, kita buat AB. Okey, AB. So, sebelah sini debit, sebelah sini kredit. Aset belian. Bila bertambah, sebelah debit. Jika berkurang, sebelah kredit. Okey, so kita buat macam tu. So, kalau LEH, okey, LEH. So, dia terbalik. Tadi kat atas tu tambah kan? So, bawah ni tolak. So, bila dia berkurang, dia sebelah debit. Jika dia bertambah, dia sebelah kredit. Okey, so pelajar buat formula dia dahulu. Okey, atau kita punya table tu. Okey, so kita baca soalan. Membeli perabot secara tunai. So, kat situ kita jumpa akaun apa? Okey. Betul. Kita jumpa akaun perabot. Perabot tu apa pelajar? Perabot itu adalah aset. Okey, aset apa? Aset bukan semasa. So, perabot itu adalah aset. Tunai? Tunai juga adalah aset. Okey, so sekarang ni kita tengok. Bila kita beli secara tunai, kita beli perabot. So, bila kita beli perabot, perabot kita automatik akan bertambah. Okey, kita beli perabot. So, perabot akan bertambah. Tunai? Duit tunai kita automatiklah akan berkurang. So, kita guna formula. Okey, so kita tengok formula. Mana formula dia?
Aset bila bertambah. Okey, sini sekarang bertambah kan? So, mana aset? Aset, okey, cikgu sedang bulatkan aset. Aset bila bertambah, okey, dia akan berada sebelah debit. Bermaksud perabot ini debit. Okey, so tunai. Okey, kita tengok tunai. Tunai adalah aset. Okey, tunai adalah aset. Dia berkurang. So, aset, mana tadi aset? Ini anak panah cikgu tunjuk. Aset, bila dia berkurang. Okey, cikgu sedang bulatkan. Berkurang, dia akan berada sebelah kredit. So, tunai kredit. So, jawapan kat sini akan menjadi apa? Okey, akan jadi debit perabot. Okey, kredit tunai. Okey, boleh? Okey, so kita pergi yang seterusnya. Okey, contoh. Beli komputer dengan cek. Okey, beli komputer dengan cek. So, perkara pertama pelajar sama juga. Okey, setiap kali soalan, pelajar tulis. Okey, kita ingat AB. Okey, kita buat LEH. So, sebelah sini debit, sebelah sini kredit. Aset bila bertambah debit, bila berkurang kredit. So, yang LEH ni dia terbalik daripada yang atas. Kalau atas tambah, so bawah tolak. Okey, atas tu tolak, bawah ini tambah. Okey, so kita tengok soalan. Okey, beli komputer dengan cek RM300. 3,000. Okey, pelajar bila dapat soalan, yang pertama pelajar kena kenal pasti akaun yang terlibat. Okey, soalan ni dia berkaitan dengan apa? Beli komputer. So, komputer. Komputer tu apa? Komputer itu adalah aset. Okey, aset apa? Aset bukan semasa. So, satu lagi akaun yang terlibat adalah apa? Okey, betul. Cek. So, bila dia sebut cek, dia tak ada akaun cek. So, dia ada akaun bank. Okey, pelajar. So, kita tengok bila kita beli komputer. So, komputer ni kita tak akan buka akaun komputer. Kita akan buka akaun alatan pejabat. Okey, kita akan buka akaun alatan pejabat. Okey, so bila kita beli komputer. Okey, so automatik lah bila beli mesti bertambah. Okey, pelajar. Katakan contoh, pelajar tak tahu bank ini akan bertambah atau berkurang. Sebenarnya pelajar tak ada masalah. Janji salah satu akaun itu pelajar tahu dia bertambah atau berkurang. Okey, contoh dalam soalan ni, beli komputer dengan cek. Pelajar pasti alatan pejabat bertambah. Okey, satu pasti. Katakan bank ni tak pasti tambah ke tolak. Sebenarnya tak ada masalah. Okey, kita tengok macam mana kita buat Okey, so kita pergi tengok. Alatan pejabat aset. So, aset. Mana aset? Okey. So, pelajar tengok cikgu sedang bulatkan aset sekarang. So, aset jika bertambah. Nampak cikgu sedang bulatkan. Dia akan berada sebelah debit. So, automatiklah alatan pejabat ini debit. Okey. Untuk catatan bergu, dia akan ada satu debit dan satu kredit. Dia tak akan jadi debit dan dia juga tak akan jadi kredit. So sekarang pelajar yakin, okey, dan pasti bahawa pelajar yakin dan pasti bahawa alatan pejabat tadi debit. So kita akan tulis debit alatan pejabat. Okey, so untuk bank tak ada jawapan lain. Sebab dia mesti akan jadi kredit. So, kredit bank. Okey, so jawapan dia dah dapat. Siapa? Maksudnya kita boleh dapat jawapan kedua dengan kita tahu jawapan yang pertama. Okey, so kita pergi yang seterusnya. Cikgu tunjuk contoh yang seterusnya. Okey, so contoh yang ni. Okey, ambil tunai untuk kegunaan anak. Okey, so kita pergi tengok. Okey, kita masih guna lagi ableh. Okey, lukis. Banyak kali lukis lagi bagus sebab pelajar akan lebih ingat. Okey, so pelajar akan lukis sini A, B.
sini LEH. So, sini debit, kredit. So, sini tambah, tolak. Tolak, tambah. So, selalu lukis, so kita akan ingatlah. Okey, so kita guna soalan ini. Ambil tunai untuk kegunaan anak. So, bila dia sebut kat sini, akaun yang terlibat. Okey, bila dia sebut ambil untuk kegunaan anak. So, bila ambil untuk kegunaan sendiri, akaun yang terlibat kat situ adalah ambilan. Okey, satu lagi. Bila kita ambil tunai, so akaun yang terlibat adalah tunai. Tunai adalah aset. Okey, so jika kita ambil tunai daripada perniagaan kita untuk diberi kepada anak kita, so aset dalam perniagaan kita bertambah atau berkurang? Automatik lah dia akan berkurang. So aset kita akan tolak. Ambilan. Okey, so ada pelajar dia tak pasti ambilan ni tambah ke tolak. Okey, pelajar jika tak pasti, kita buat salah satu yang kita pasti. Okey, kita katakan tunai tadi kita pasti. Aset itu akan tolak. So, mana kita tengok kita punya table. Okey, so kita tengok. Okey, pelajar aset. Okey, cikgu sedang bulatkan aset. Aset jika berkurang akan berada sebelah kredit. Bermaksud tunai ini, okey, sorry ya pelajar. Okey, so tunai ini akan berada sebelah kredit. So, bila satu kredit, ambilan ini automatic debit. Dia tak akan jadi kredit-kredit. Dia mesti satu debit, satu kredit. So, kita boleh tulis debit ambilan. Okey, kredit tunai. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ambil barang niaga untuk kegunaan promosi. So, seperti biasa, okey, kita buat kita punya table ableh tadi. Okey, so tulis A, B, L, E, H. Okey, so debit. Kredit. So, tambah. Tolak. Tolak. Tambah. Okey. So, bila dapat soalan macam ni, yang pertama apa kita nak buat? Cari akaun yang terlibat. Okey. Akaun yang pertama. Ambil barang niaga untuk kegunaan promosi. So, soalan ni dia sebut ambil juga. Walaupun dia sebut ambil, tapi kena tengok dia punya kegunaan. Okey, tengok untuk kegunaan apa. Okey, dia guna untuk promosi. So, akaun yang terlibat kat situ, promosi. Okey, so dia terlibat adalah promosi. Satu lagi akaun yang terlibat adalah belian. Okey, so mana satu bertambah, mana satu berkurang. Okey, so kita tengok. Bila kita ambil barang niaga kita, okey, kita ambil barang daripada kedai. Contoh, okey, kita ambil barang daripada kedai. So, barang kita akan berkurang. So, automatik belian adalah tolak lah, berkurang. Okey, simbol tolak itu maksudnya berkurang. Promosi, promosi tu apa? Promosi ini adalah belanja. Promosi adalah belanja. So, katakan pelajar tak pasti. Belanja ni tambah ke tolak? Okey, tak ada masalah jika salah satu pelajar pasti. Okey, so kita pergi tengok. Okey, belian tadi kita kata kita pasti ya. Belian itu adalah tolak. Okey, so mana belian? Okey, cikgu sedang bulatkan belian ni. Okey, B. Belian jika berkurang. Nampak tak cikgu sedang bulatkan? Okey, berkurang dia akan berada sebelah kredit. Maksudnya belian ini akan berada sebelah kredit. So, jika belian kredit, promosi automatik akan jadi debit. So, jawapan dia apa? Debit, promosi, kredit, belian. Okey? So, itu sahaja. Okey, contoh yang cikgu berikan. Cikgu harap pelajar boleh
mengaplikasikan formula Ableh ini dalam mencari jawapan untuk catatan bergu. Okey. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Nik.